Ada orang katalah, Rafizi ni masalah dia. Kalau dia nak bertanding, dia kena ada orang dia je. Dia tak boleh bekerja dengan semua orang. Saudara-saudari tahu saya boleh kerja dengan semua orang. Mana saya tak pergi. Persiangan pun aku pergi. Sebelah sandakan pun saya pergi. Dengan segala orang saya pergi. Cuma beza dia begini. Untuk kita melakukan sesuatu yang sukar macam yang kita nak buat. Kita nak bertahan, kita nak jaga akar umbi kita, kita juga nak lawan yang di atas, kita tak nak berunding, kita nak bekerja kuat, kita nak memperkuatkan dan bina keyakinan dan kekuatan parti sendiri. Kita perlukan orang-orang kental yang berani mati, yang tidak fikir tentang kedudukan, yang bukan sibuk bersembunyi di belakang Datuk Seri Anwar Ibrahim dan mencari kekuatan daripada orang lain. Kita perlukan orang-orang yang tak kisah menang atau kalah, aku akan tetap buat kerja. Sebab itu saya perlukan pasukan seperti itu, naib-naib presiden, ketua wanita, ketua AMK, yang rekod mereka semua rekod berani mati macam saya. Amin, saudara-saudari tahu. Satu-satunya wakil rakyat Melayu daripada Negeri Sembilan sejak tahun 2008. Bila saya sebut kepada YB Amin tahun 2015, Amin, saya panggil dia YB Amin je lah kan. YB Amin, kita boleh menang Negeri Sembilan ni. Orang lain semua gelak kat saya. Saya boleh sebut parti pun tak percaya kepada saya. Amin seorang percaya. Cerdik dia lah melabur masa tu. Orang lain tak melabur. Dia seorang saja. Saya pun tak tahu. Saya ingat dia percaya kat saya sebab dia kesian kat saya kot. Dia percaya, dia buat. Dan dia buat sebiji yang macam kita bincang sekarang. Sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Dia turun, mana yang dia mampu, dia buat. Saudara-saudari, siapa sangka kita menang Negeri Sembilan 2018. Dan saya boleh sebut ini. Sejak 2018, kita terus buat kaji selidik mengenai populariti menteri-menteri besar yang ada. Saya nak sebut, YB Amin sejak tahun 2019 hingga sekarang adalah satu-satunya menteri besar yang popularitinya itu terus naik dari satu bulan ke satu bulan ke satu bulan. Dia menteri besar paling popular di negeri dia. Populariti Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob di kalangan pengundi Negeri Sembilan adalah 41%. Populariti Datuk Seri Amin, Menteri Besar Negeri Sembilan daripada Keadilan, adalah 72%. Hampir 2 kali ganda. Sebab itu saya dia tak nak bertanding awal-awal. Sebab dia nak tumpu Negeri Sembilan. Tapi saya sebut, saudara ni aset baik kita. Main bola, kalau ada midfielder yang baik, kamu jangan simpan. Kita perlukan striker, midfielder, defender, semua kena buat turun lah. Main simpan, matilah. Rakyat suka watak macam Amin. Dia masih macam, yalah dia cuba pakai jeans, sekarang dia pakai jeans sekarang. Rakyat suka macam dia tidak ada protokol, dia macam itu, dia pun tak cari gaduh dengan orang. Orang UMNO pun suka dia, orang PAS pun suka dia, orang DAP suka dia. Ini jenis pimpinan yang kita kena angkat daripada negeri ke peringkat pusat, supaya dia boleh tampilkan kepada rakyat, ini bentuk pimpinan yang kita ada. Nik Nazmi, saudara-saudari tahu, misi berani mati sebab saya sebut, kalau kita tidak menang kursi-kursi yang kita tidak pernah menang daripada UMNO, macam Setiawangsa, macam Johor Bahru, macam Tanjung Malim, menang macam mana pun kita takkan sampai ke Putrajaya kalau kita tak menang kursi-kursi macam Tangga Batu. Nik mengorbankan kursi yang paling selamat untuk pergi ke Setiawangsa. Sebab Setiawangsa, Likang, sebab Tanjung Malim, sebab kursi-kursi itu menang. Dan sebab mereka jenis yang yakin untuk ambil risiko untuk memenangkan parti. Sebab itu sekarang kita minta mereka buat misi berani mati sekali lagi. Tak apa. Kamu orang muda, kamu lawan, kamu tolong semua. Sebab kalaupun kita kalah dan kita tak menang PRU 15, kita akan menang besar PRU 16. Tapi kerja itu kena mula daripada sekarang. YB Roziah lama
pimpinan wanita yang paling lama yang ada dalam parti sekarang selain daripada YB Fuziah Salim. Dalam keadaan pengkhianatan dan segala yang berlaku, kita perlukan seorang pimpinan yang teruji semasa krisis Menteri Besar Selangor 2014. Walaupun dia diberi kata putus, walaupun dia hilang kedudukan, dia tetap berkata, Tan Sri Khalid, saudara adalah bos saya, tapi saya lebih sayangkan parti. YB Roziah hilang segala-galanya. Walaupun Zuraidah jadi macam itu, Hanizah Talha jadi macam itu, walaupun pimpinan wanita sebelum-sebelum ini yang makcik glamour ni semua dah keluarkan parti, makcik, kakak lah kot, kakak kita yang lebih glamour YB Roziah masih lagi ada, dan ini masa untuk kita beri. YB Maniwanan sama, diminta buat pengorbanan yang paling besar, memberi laluan kepada orang di kursi pada saat-saat terakhir. Sebab itu kalau cerita pasal calon saat terakhir, nak faham, tanya YB Maniwanan. Dia antara ahli parlimen kita yang paling baik dalam penggal lepas. Dia yang paling lantang mempertahankan Anwar Ibrahim. Dia hanya dimaklumkan, dipindahkan kursi lebih kurang 48 jam sebelum penamaan calon. Sebab Xavier nak kerusi Kuala Langat, sebab Xavier dah boleh hidu akan menang Putrajaya dan dia nak jadi menteri. Oleh kerana Azmin nakkan Xavier pergi ke Kuala Langat, Abdullah Sani minta pergi ke Kapar. Kapar itu kerusi Maniwanan. Dalam masa 48 jam dia diarahkan pergi bertanding ke kerusi di Perak Dun yang dia tak pernah sampai. Dia tak mengajuk, dia tak lompat parti, dia tak bising, dia kekal buat kerja dengan parti sampai ke hari ini. Jadi kalau orang akar umbi macam saudara-saudari bercakap daripada bawah, kita nak suara akar umbi pilih calon kita, kita nak calon yang setia. Kamu nak calon macam mana lagi di peringkat naik presiden? Kamu pilih orang yang merasa pahitnya bila berjadi macam itu. Orang itu adalah Maniwanan yang kekal setia macam sekarang. Saudara fahami, pimpinan mahasiswa yang masa itu kalau jadi pimpinan mahasiswa yang sokong keadilan, kena tekan, kena gantung, hilang punca pendapatan. Dia bukan sahaja rasa diri dia besar sebagai pimpinan mahasiswa, dia masuk parti daripada bawah. Masuk bawah, belajar jadi ketua AMK cabang, belajar jadi ketua AMK Pulau Pinang, belajar menjadi pengarah pilihan raya AMK pusat. Saya tekankan kenapa saya bersetuju watak-watak seperti Fahmi Zainul diberi peluang. Sebab saya dah melihat apabila orang-orang hebat dibawa daripada atas. Apabila orang hebat dibawa daripada atas, diberi kedudukan terus di atas tanpa melalui proses cabang dan negeri, akhirnya kalau ada benda yang tak jadi, watak-watak ini selalunya cepat lompat. Itu saja. Kalau kita dah melalui siri lompat katak 2 kali, kita ada hak saudara-saudari untuk menuntut bahawa sesiapa, terutamanya yang muda, kalau kamu nak mendapat jawatan dan tanggungjawab dalam parti ini, kamu kena bercala dan luka dan berdarah di bawah dahulu. Setelah kamu buktikan 10 tahun, 8 tahun kamu di bawah, kamu setia masa susah, masa itu barulah aku tabiat. Topi ni tak boleh angkat lah kan? Kalau ada topi, saya angkat topi, barulah I take my hats off to you. Orang macam ini yang baru kita boleh sokong. Sebab itu saya tak ada masalah dengan calon lain. Cuma saya rasa perit kena khianat, saudara-saudara. Dan oleh kerana rasa perit kena khianat, kita yang lama dalam parti jaga cabang daripada bawah dengan wang sendiri, saya kata kalau ketua AMK cabang saya pun, saya nak tengok kamu daripada bawah dahulu 5-10 tahun kamu bergelumang, baru aku tabik dan aku yakin kamu betul-betul boleh bertahan dengan susah payah parti. Sebab itu saya minta saudara Fahmi Zainul supaya bersama-sama dengan kita. Jadi saudara-saudari, saya nak rangkum. Kita memang rasa kita berada di bawah. Tugas seorang pimpinan pusat, apatah lagi seorang calon timbalan presiden seperti saya,
Tugas saya bukan datang ke sini memberitahu kehebatan saya. Tugas saya bukan untuk memaklumkan bahawa saudara-saudari kena undi saya sebab saya begini, saya begitu. Tugas saya ialah datang bergelumang dengan saudara-saudari bahawa kita kena bina balik kekuatan parti ini, terutamanya di negeri-negeri yang kita kalah pilihan raya negeri yang terkini. Saya tak boleh janji benda lain. Saya wang tak ada. Sekarang okeylah, kurus sikit, dulu gemuk. Nak handsome, orang nak kata handsome pun tidak. Tapi saudara-saudari tahu bahawa antara kaki lawan paling kuat dalam parti ini ialah orang yang bernama Rafizi Ramli. Saya memang kaki lawan. Kalau saudara-saudari rasakan untuk kita bina kekuatan daripada bawah balik macam dulu, saudara-saudari perlukan seorang kaki lawan. Saudara-saudari tahu siapa yang nak undi. Kalau saudara-saudari rasakan bahawa cara terbaik untuk mengangkat balik parti ialah dengan cara kita kekal berunding dan mencari jalan, dan yang itu adalah pilihan saudara-saudari masing-masing dan saya tetap akan hormati. Cuma memang saya janji sebelum ini bahawa saya seorang pelabur yang ambil masa ke depan. Saya akan melabur dalam parti ini dan juga dengan kawan-kawan di Sabah semasa kita berada di bawah ini, kerana saya yakin tidak lama lagi, beberapa tahun daripada sekarang, kita akan bangkit dan kita akan jadi parti yang paling kuat dan insya-Allah kita akan berada di ambang kemenangan selewat-lewatnya PRU 16. Jadi dengan itu, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Ini Sabah pukul 6 dah gelap kan? Saya ingat kadang-kadang orang dah nak maghrib. Jadi saya ucapkan terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pulangkan kepada saudara Zahid. Weh. Bukan saudara Zahid.